Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Hawa Syafinas binti Angkatan Effendi, nombor pelajar 2020-974-185. Kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk iaitu cabaran dan implikasi faham saintisme di Malaysia, cadangan solusi perinteraksian dengannya. Yang pertama, saintisme. Apa itu saintisme? Saintisme ni adalah satu perspektif pandangan dunia dan paradigma yang percaya bahawa batas sains boleh dan mesti diperluas ke sesuatu yang sebelumnya tidak disebut sains dan menjadi sebahagian daripada sains. Menurut Tom Sorel, sejarah saintisme terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah saintisme lama dan juga yang kedua adalah saintisme baru. Seterusnya, menurut Michael Stenmark pula, saintisme secara falsafah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu saintisme akademik dalaman dan juga saintisme akademik luaran. Kemudian, daripada dua bahagian tadi, Stenmark telah membahagikan pula kepada empat bahagian, iaitu yang pertama ialah saintisme ontologi, saintisme epistemik, saintisme eksistensial dan saintisme aksiologi. Yang terakhir sekali adalah menurut E.J. Hislop Margison dan M. Ayas Nazim, ideologi saintisme telah dilembagakan dan telah menjadi sistem, sama ada dalam bentuk pemikiran dan amalan pendidikan di sekolah, terutama melalui kaedah empirikal. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Warasih, nombor kad matrik 2020-99035. Hari ini saya akan membentangkan faktor kelahiran dan tokoh pendukung fahaman saintisme. Perkembangan di Eropah, terutamanya pada zaman Renaissance, telah mengembangkan fahaman saintisme dalam diri masyarakat dan juga negara. Pada faktor fahaman saintisme ini juga berlaku kerana revolusi Copernicus di bawah pengaruh rasionalisme. Copernicus telah membuktikan kenyataan daripada pihak gereja salah melalui hasil kajiannya bahawa matahari adalah pusat perputaran alam semesta, bukannya alam semesta adalah pusat perputaran matahari. Hal ini telah mencetuskan ramai orang tidak lagi mempercayai kepada agama Kristian maupun agama lain. Mereka lebih mempercayai pandangan ilmiah dalam membuktikan kenyataan, dan juga pandangan daripada Copernicus ini juga telah dibuktikan oleh penemuan ilmiah daripada Newton yang membuktikan melalui bidang fizik. Menurut Newton, alam adalah bersifat objektif dan penemuan ini telah menyebabkan ramai orang lebih berminat kepada sains berbanding agama. Antara tokoh pendukung fahaman saintisme adalah René Descartes. René Descartes ni adalah salah seorang ahli falsafah yang bersifat idealis. Beliau menganggap fikiran manusia sentiasa ada idea dan tidak memerlukan pemerhatian daripada dunia luar. Falsafah beliau telah melahirkan rasionalisme, iaitu yang menyebabkan revolusi Perancis. Revolusi Perancis telah melahirkan sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal ini telah diikuti oleh negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan juga Eropah. Tokoh pendukung fahaman saintisme yang seterusnya ialah Ted Peters. Siapa Ted Peters ni? Ted Peters ni merupakan seorang ahli Lutheran dan profesor dalam bidang teologi sistematik di Pacific Lutheran Theological Seminary di Berkeley, California, Amerika Syarikat. Menurut Peter, saintisme ni adalah satu ideologi yang menuntut kemenangan daripada satu pihak sahaja dan menolak agama sama sekali. Kerana bagi beliau, sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan manusia dan menganggap sains adalah sumber ilmu mutlak. Menurut beliau, pendekatan empirisme ialah usaha sains untuk menjadikan agama satu domain saintifik dengan mengatakan pengetahuan mengenai Tuhan datang daripada pendidikan sains. Malah bagi beliau, punca krisis ekologi sebenarnya ialah krisis kerohanian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuno Syazwani binti Ku Ahmad Romzi. Penyebaran saintism di Malaysia boleh dipecahkan kepada dua punca utama di mana pertama sekali ialah fenomena globalisasi di mana unsur-unsur barat dibawa masuk ke Malaysia sejak dari zaman penjajahan barat macam Portugal, Belanda dan British. Dan lama kelamaan muncullah golongan orang yang mengamalkan unsur budaya barat yang negatif, yang menyalahi budaya kita, menyalahi hukum hakam. Dan yang menjadi masalahnya, apa yang mereka buat ni boleh menyebabkan masyarakat sekeliling. Dan ni belum kira lagi dengan isu sekularisme di mana soal duniawi dan ukhrawi dipisahkan. Itu yang kedua, punca kedua, dia lebih kepada pengaruh sesama masyarakat dan biasanya dia banyak dikaitkan dengan sikap masyarakat yang kurang peka dengan isu semasa dan masyarakat yang kurang berpendidikan atau kurang dapat peluang pendidikan yang secukupnya sampai kan mereka kurang mampu untuk membezakan apa yang betul dengan apa yang salah. Cabaran bagi menangani isu saintism yang pertama sekali adalah soal macam mana kita hendak menyebarkan ilmu dan hakikat yang sebenar kepada mereka yang kurang mendapat pendidikan tadi tu. Dan benda ni digalakkan dibuat dalam bentuk program pendidikan macam usrah ataupun kelas online. Dan benda ni bertujuan untuk memberi pendedahan kepada mereka yang memerlukan tu supaya mereka dapat membezakan perkara yang hak dengan perkara yang batil dan mereka juga dapat melihat kesempurnaan agama. Cabaran kedua untuk menangani saintism adalah soal macam mana untuk membendung isu saintism ni dari peringkat kebangsaan. Ada konflik ni sekarang ni, orang-orang yang terjebak dalam saintism, dia boleh muncul dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah orang yang tahu benda ni salah tapi dia sebarkan dekat orang lain. Tak kisahlah dia tahu dia amalkan ke tidak saintism ni. Wallahualam. Tapi yang masalah dia sebarkan. Dia tahu benda salah atau dia sebarkan. Lepas tu yang golongan kedua, dia tak tahu benda ni salah atau dia pergi sebarkan juga. Atau yang golongan yang ketiga, dia tahu benda ni salah tapi dia just amalkan untuk sendiri-sendiri je. Tu golongan keempat, dia tak tahu benda ni salah dan dia amalkan untuk sendiri-sendiri. Dan kah mereka ni patut dikenakan macam tindakan undang-undang sampai naik mahkamah macam tu lah. Sebab kalau kita fikir secara logik, saintism ni dia tak adalah macam seteruk macam bunuh orang atau rompak. Tapi dia masih dikira sebagai masalah. Cuma adakah mereka ni patut dikenakan macam hukuman? Kalau ya, apakah bentuk-bentuk hukuman itu dan adakah hukuman itu dikenakan semuanya sama kepada golongan yang disebut tadi tu ataupun hukuman tu dia berbeza-beza ikut golongan ataupun kalau tak dikenakan hukuman, apakah cara lain yang boleh dikemukakan supaya isu saintism ni boleh ditangani di peringkat kebangsaan. Cabaran ketiga adalah soal kemampuan diri kita untuk mengelakkan diri daripada mengamalkan ciri-ciri yang membawa kepada saintism lah. Sekarang kita banyak gunakan kemudahan internet dan apa yang berada ke internet ni dia ada macam-macam dan dalam banyak benda tu pun boleh terselip unsur saintism. Dan yang menjadi masalahnya adalah bagi mereka yang senang terikut-ikut apa benda yang dekat internet tu dia nak buat tanpa memeriksa benda tu sama ada benda tu boleh menjatuhkan maruah, boleh ataupun
apa benda tu bahaya ke tidak. Dia macam semua benda nak buat. Itu yang jadi masalah. Jadi cabarannya adalah kita kena fikir macam mana caranya kita untuk elakkan diri daripada terjebak daripada benda-benda macam ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Uzman Najwa binti Muhammad Hilmi daripada kumpulan 5. Sekarang saya akan menerangkan tentang implikasi-implikasi saintism. Antara implikasi-implikasi saintism adalah menyebabkan individu terjebak dengan kefahaman falasi. Falasi bermaksud hujahan palsu yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain supaya mempercayai bahawa perkara tersebut adalah benar. Perkara ini terjadi disebabkan oleh penyalahgunaan proses tak kurang terhadap sesuatu maklumat atau perkara. Sebagai contoh situasi, setiap individu akan memproses maksud saintism dengan cara yang berbeza sehingga tercetus idea dan kepercayaan yang berbeza. Sekiranya mereka menerima maklumat yang salah atau kurang tepat, secara tidak langsung mereka akan mempraktikkan kaedah berfikir yang salah dan berkemungkinan bercegahan dengan logik akal dan fikiran. Dan perkara ini akan memberi kemudaratan bukan sahaja kepada diri mereka sendiri malahan orang lain sekiranya falasi tersebut disebar dan dikongsi tanpa dibendung. Implikasi yang seterusnya, masyarakat tidak dapat membezakan antara fakta saintifik dan fiksyen ilmiah. Masalah ini timbul apabila ilmu pengetahuan atas nama sains menuntut bidang kajian sains lain yang bukan dalam bidang yang sama. Secara mudahnya mereka menuntut sesuatu yang bukan hak milik mereka. Sebagai contoh, dalam kajian seperti teori evolusi dan lubang hitam yang ada kaitan dengan sains diterbitkan sebagai fiksyen ilmiah hanyalah kerana individu yang menghasilkan idea tersebut ialah saintis. Ia adalah satu bentuk penyamaran ilmu pengetahuan dalam sains moden. Hal itu sekiranya mereka tidak dapat mengemukakan idea, data dan fakta kejadian yang asal, hipotesis mereka mungkin akan dikritik dan perkara ini menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Kerana kegagalan mereka untuk mengkritik ideologi yang ada menyebabkan orang ramai tidak lagi dapat membezakan antara fakta saintifik dan fiksyen ilmiah. Implikasi yang seterusnya adalah melahirkan masyarakat yang cenderung kepada pemikiran saintifik, kuantitatif dan logik. Walaupun pemikiran sebegini bagus, namun ianya boleh menimbulkan kemudaratan untuk setengah perkara atau situasi. Sebagai contoh, walaupun mereka dapat menggunakan kelebihan pemikiran sebegini untuk tujuan yang bermanfaat, namun mereka sangat mementingkan nasib dan kedudukan di dunia berbanding dengan isu-isu yang berkaitan dengan alam akhirat. Hal ini kerana mereka biasanya mengukur kejayaan seseorang berdasarkan jawatan yang dipegang, harta benda dan untuk menentukan martabat diri seseorang. Implikasi yang seterusnya, masyarakat yang mendalami fahaman saintism yang berbeza juga menyebabkan negara terdedah dengan ancaman luar. Walaupun negara Malaysia unik kerana perpaduan antara masyarakat yang berbeza latar belakang, namun disebabkan latar belakang yang berbeza, itulah cara pemikiran masyarakat menjadi berbeza. Oleh itu, jika ada antara kalangan masyarakat yang begitu taksub dengan ajaran saintism yang salah, boleh menyebabkan tidak stabilan negara dan keadaan yang kucar-kacir, dan perkara ini menyebabkan Malaysia terdedah dengan ancaman luar. Implikasi yang seterusnya dapat melahirkan kesedaran untuk menilai hubungan antara sains dan Islam. Untuk makluman, perkaitan antara sains dan Islam juga digalakkan kerana dengan menyatukan agama dan pembuktian sains supaya ini dapat dipandu oleh hukum Tuhan dan bukanlah bergantung pada logik akal manusia semata-mata. Menurut pandangan Islam, sains adalah bidang pengajian yang menggunakan akal fikiran ke atas alam tabi'i yang diharuskan, dan ajaran Islam menganggap sains sebagai perkara terpenting untuk menyerjai ketamadunan manusia sambil disertakan dengan elemen-elemen keagamaan dan ciri saintifik. Perkara ini menunjukkan hubungan antara sains dan Islam menunjukkan nilai yang baik untuk kehidupan manusia. Assalamualaikum, nama saya Nur Najwa. Saya akan membentangkan tentang solusi berinteraksi dengan saintisme terbagi kepada 4 bahagian, iaitu individu, institusi, masyarakat dan negara. Yang pertama ialah individu. Kita sebagai manusia yang mempunyai kepercayaan agama mestilah mengimbangi segala keilmuan sains dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, umat Islam merujuk Al-Quran sebagai sumber yang menunjukkan banyak rujukan tentang penciptaan Allah semesta alam.
Oleh itu, individu mestilah sentiasa merujuk badan-badan keagamaan yang berkaitan jika terdapat keraguan tentang fahaman sains, terutama di kandungan media yang tidak pasti akan kesahihannya. Penghayatan ilmu agama juga penting supaya dapat memahami konsep sains dan Islam dan dapat mengelakkan diri daripada fahaman terpesong seperti saintisme. Yang kedua ialah institusi. Untuk membendung ideologi saintisme ini, ia perlulah bermula dari peringkat awal, iaitu peringkat pendidikan. Contohnya, Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun seluruh pihak universiti mestilah mengambil perhatian tentang sistem pendidikan terutama yang melibatkan subjek agama. Subjek agama perlulah seimbang diterapkan dengan subjek-subjek lain supaya dapat membentuk bukan sahaja asas akademik pelajar, malah rohani mereka. Yang ketiga ialah masyarakat. Masyarakat mestilah bekerjasama dalam membendung ideologi saintisme ini. Sebagai contoh, mendalami ilmu agama. Masyarakat perlulah mengambil peluang menghadiri majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang berkaitan supaya dapat membincangkan isu-isu permasalahan terutama yang melibatkan isu ideologi saintisme. Terusnya, masyarakat mestilah mematuhi garis panduan dan hukum yang ditetapkan oleh Jabatan Keagamaan dalam mengaplikasi Islam dan sains dalam kehidupan. Yang keempat ialah negara. Para pemimpin, ahli-ahli keagamaan, para profesional yang terlibat dengan sains dan teknologi mestilah bekerjasama dalam membuat penilaian dan pengkajian. Itu juga membuat penelitian tentang penemuan baru supaya tidak bertentangan dengan agama dan boleh dikaitkan dengan ideologi saintisme. Sama ini dapat membantu dan memberikan garis panduan kepada para profesional yang terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan sains. Dan mereka juga dapat memberikan maklumat yang sahih kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami dan mematuhi dengan baik. Kesimpulannya, fahaman saintisme ini telah menjadikan kaedah sains sebagai aspek utama dari segi objektif, mantik maupun sistematik. Fahaman saintisme ini juga beranggap perkara-perkara seperti metafizik maupun agama, kerohanian tidak penting kerana tidak dapat dianalisis. Kefahaman saintisme ini sangat hebat kerana mereka menganggap seolah-olah sains dijadikan alat untuk kesejahteraan hidup. Walhal, sains itu hanyalah alat untuk melakukan sesuatu, bukannya alat untuk nilai kehidupan. Kesan penyebaran fahaman saintisme di Malaysia amat membimbangkan kerana ia akan melahirkan individu maupun masyarakat yang bersikap terlalu mementingkan kebenaran. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak lagi mementingkan nilai-nilai keinsanan dalam diri. Sebagai contoh, mereka menghiraukan nilai-nilai kehidupan seperti kekeluargaan, masyarakat dan juga persahabatan kerana menganggap nilai-nilai itu tidak penting. Cabaran-cabaran dalam menangani pengaruh saintisme di Malaysia adalah kerana luasnya pengaruh media sosial. Media sosial telah menyebabkan sebarnya budaya bertuhankan hawa nafsu ataupun dikenali sebagai sensate culture. Ia wujud atas dasar budaya terbuka iaitu menerima ideologi daripada barat sebagai ganti kepada agama dalam menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan. Oleh itu, pengetahuan sains dan teknologi kini perlu disepadukan dengan nilai-nilai agama, tata susila, budaya, kehidupan satu bangsa, terutamanya di Malaysia agar agama dan tata susila kehidupan masyarakat menjadi pendorong kepada kegiatan sains dan teknologi. Hal ini membuktikan bahawa kita perlu mempadukan antara ilmu sains dan agama kerana sains tanpa agama buta, agama tanpa sains timpang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.